Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita baca ayat 13 suratul Mumtahanah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور صدق الله العظيم. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tatawallau qauman ghadiballahu alaihim, janganlah kamu jadikan teman rapat mana-mana kaum yang dimurkai Allah. Qad ya'isu minal akhirati, sesungguhnya mereka telah berputus asa dari mendapat kebaikan akhirat. Kama ya'isal kuffar min ashabil kubur, sebagaimana orang-orang kafir berputus asa di dalam kubur. Ayat ni ayat penutup bagi surah Al-Mumtahanah. Ayat penutup ini sangat sesuai ataupun memperkatakan perkara yang sama dengan ayat pertama surah yang sama, iaitu surah Al-Mumtahanah. Surah Al-Mumtahanah dimulai dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru. Mereka itu kafir. Dilarang kita berkasih sayang dengan mereka. Berkasih sayang itu juga maknanya wala. Wala artinya setia, sebab kita berkasih sayang. Mawaddah ini kalau kita nak bayangkan kasih sayang bagaimana, itulah yang disebut dalam suratul Rum. Suratul Rum yang selalu dalam ucapan perkahwinan orang sebut, orang baca, ataupun dalam surat jemputan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dalam ayat yang memperkatakan hubungan suami, hubungan pasangan hidup, suami isteri boleh berkasih sayang. Kasih sayang itu termasuk antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dilarang berkasih sayang sampai ke peringkat itu. Peringkat suami isteri berkasih sayang, kita berkasih sayang dengan orang kafir dilarang sama sekali. La tatawallau, jangan engkau berkasih sayang, berteman setia, berteman rapat. Tawallau juga maknanya jangan kamu lantik mereka sebagai pemimpin. Itu juga wala namanya. Jangan lantik mereka sebagai pemimpin. La tatawallau qauman ghadiballahu alaihim. Bagaimana kalau kita tidak boleh berkasih sayang dengan mereka, kemudian tiba-tiba kita boleh lantik dia sebagai pemimpin? Pemimpin perlu ada hubungan kasih sayang dengan rakyat, ada kasih sayang begitu. Jadi sebab itulah kita lantik dia jadi pemimpin. Dilarang kita berkasih sayang dan jangan wala pada mereka. Wala patuh setia. Termasuklah bai'ah. Bai'ah itu boleh kita bai'ah sebab kita ada kasih sayang, kita percayai kepadanya dan kita mempunyai hubungan setia dengannya. Katanya dalam ayat ni pula, ayat dulu, la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a
tulquna ilaihim bil mawaddah. Ayat akhirnya pula, wahai orang yang beriman, sekali lagi dipesan, ya la tatawallau qauman, jangan kamu memilih kaum, jangan kamu berteman setia, jangan kamu jadikan teman rapat mana-mana kaum yang dimurkai Allah atas mereka. Qauman ghadiballahu alaihim, ghadiba dimurkai Allah. Allah murkakan seorang yang kafir, orang yang mengingkari kewujudan Allah, kebesaran Allah, dia mengingkarinya. Itulah orang yang dimurkai Allah. Allah tidak murka kepada orang mukmin, tidak murka kepada orang mukmin. Sebab apa? Sebab iman ada pada mereka. Tetapi di sini ghadiballahu alaihim qad ya'isu minal akhirah kama ya'isal kuffaru. Tafsiran ayat ini itulah tafsiran ayat yang pertama dahulu, la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru, kerana mereka itu kufur. Di sini pula waqad ya'isu minal akhirah, sesungguhnya mereka berputus harapan dari mendapat rahmat pada hari akhirat. Bagaimana, mengapa mereka itu tidak boleh dijadikan teman setia, tak boleh ditaati mereka? Kerana hubungan mereka dengan akhirat tiada lagi. Mereka sudah berputus asa untuk mendapat rahmah. Sedangkan orang yang beriman, kita mempunyai harapan untuk mendapat rahmah daripada Allah. Kalaupun seorang itu banyak dosa, tapi putus asa ke dia daripada rahmat Allah. Sebenarnya hubungan antara kita dengan Allah hubungan Ar-Rahman dan Rahim, hubungan Rahman dan Rahim. Kalau mengharapkan hubungan kesetiaan, ketaatan, berapa banyak ketaatan amal ibadat kita untuk menyatakan bahawa kita hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu sedikit berbanding dengan Nabi SAW. Banding dengan Nabi dari sudut apa sekalipun, Nabi adalah lebih. Sudut sembahyangnya, dari sudut puasanya, amalan-amalan sunatnya, dari sudut sedekahnya, semua amalan lebih Nabi, amal kebajikan. Jadi kalau begitu, kita tidak mempunyai amalan setara dengan amalan Nabi. Jadi kalau begitu, bagaimanapun kita tidak berputus asa daripada mendapat rahmat daripada Allah. Kita sedar kita melakukan maksiat terhadapnya, tapi kita tidak putus asa. Orang kafir mereka tidak mempunyai harapan itu. Tak ada. Adakah dalam ajaran mereka bahawa amal kebajikan untuk hari akhirat berfaedah, dan hari akhirat mereka mempunyai kefahaman yang betul tentang hari akhirat? Kaum kafir tidak mempunyai kefahaman yang betul terhadap hari akhirat. Mereka tahu mati, mereka tahu kubur, tapi mereka tidak tahu surga, neraka dan sebagainya. Tidak sempurna kefahaman mereka. Qad ya'isu minal akhirati kama ya'isal kuffaru min ashabil kubur. Orang yang dimurkai Allah itu putus hubungannya daripada hari akhirat, sebagaimana orang kafir yang menjadi penghuni kubur itu berputus asa daripada rahmat Allah. Oleh kerana dia berputus asa daripada rahmat Allah, kubur orang Islam dan kubur orang kafir tidak boleh diletak bersama. Tak boleh. Kubur mereka adalah kubur mereka, dan mereka berada di tempat semuanya orang kafir. Orang mukmin jika tersalah tempat, dia letakkan kuburnya bersama dengan orang kafir, wajib dibongkar, dialih semula, kerana itu bukan tempat mereka. Demikian juga sebaliknya, jika termasuk dalam kubur orang Islam, orang kafir, hendaklah dibongkar semula dan dibuang, bukan tempat mereka, bukan tempat. Ini maknanya kita hidup bersama dengan penghuni kubur itu. Jika mereka semua orang Islam, kita mendapat faedah daripada kubur bersama-sama orang Islam. Sebab itulah kubur yang menjadi pilihan pertama sekali bagi orang Islam, bagi orang mukmin. Itulah kubur Baqi'. Kubur Baqi' di Madinah. Di Madinah kubur Baqi'. Mengapa kubur Baqi' menjadi pilihan? Kerana di sini adalah ribuan para sahabat dikebumikan di sini. Ribuan para sahabat, laki-laki dan perempuan. Dan makam Nabi SAW juga di Madinah.
Orang yang beriman, yang imannya tinggi, mereka menghormati makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Imam Malik. Bukan saja makam Nabi, tempat yang disimpan, disemadikan itu, tetapi bumi Madinah itu sendiri mempunyai keberkatan yang khusus padanya. Orang yang meninggal dunia di Madinah, maka kuburnya tidak boleh ditempatkan pada tempat lain, hendaklah dikubumikan juga di Baqi'. Kerana apa? Kerana jika mereka meninggal dunia di Madinah, itulah pilihan Allah untuknya, kubur Baqi' yang terbaik sekali, yang terbaik. Kerana bersehidup bersama dengan para sahabat, berkawan dengan mereka adalah sebaik-baik kawan, orang yang dijamin Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang yang diredai oleh Allah dan Rasulnya. Hinggakan kalangan ulama mengatakan, jika kubur itu, jika mayat itu tidak boleh dibezakan di antara orang kafir dan orang mukmin, tak boleh, maka untuk menghormati orang Islam, kubur mereka jangan diletak di tempat mana-mana, berilah kubur tempat khas kepada mereka, seperti mangsa kapal terbang. Ini kubur mereka hendaklah diberi satu tempat khas, tidak dikubur orang Islam dan tidak dikubur orang kafir. Tidak, mereka ini mempunyai keistimewaan kerana ada orang Islam. Kerana ada orang Islam, maka orang Islam tidak boleh diletakkan di kubur yang dikhususkan kepada mereka. Itulah besarnya ashabil kubur ini. Ashabil kubur, sebagaimana orang kafir terputus asa daripada rahmat Allah. Orang kafir yang sudah mati, ashabil kubur. Orang mati hanya satu saja, sekali mati saja, dia tidak beberapa kali. Kalau sebelum mati mereka sedar, maka sedarlah mereka, tetapi nasib mereka tidak dapat diubah lagi kalau mereka sudah menjadi ashabil kubur, sudah menjadi penghuni kubur, kerana tiada kebangkitan ke dunia selepas daripada mati. Ini juga menjawab beberapa persoalan. Adakah Imam ke-12 Imam 12 itu akan dibangkit semula? Itu cerita yang tidak bersandarkan kepada mana-mana dalil. Kerana yang sahnya ialah apabila seorang itu mati, dia tidak akan hidup lagi, tidak akan dihidupkan lagi untuk kali yang kedua, ashabil kubur. Sebab itulah Al-Quranul Karim bila nak bercakap tentang putus asa yang sebenarnya, iaitulah putus asa orang yang sudah mati. Sebelum mati mereka boleh berbuat kebajikan, mereka boleh menentukan diri mereka untuk menjadi orang Islam ataupun orang kafir, tetapi setelah mereka menjadi ashabil kubur, terputuslah mereka daripada iman. Maksudnya kita lihat apa tafsiran ya ayyuhallazina amanu. Seruan ini dibuat di sini sama dengan seruan yang dibuat muka surat 226. Seruan dibuat di sini sama dengan seruan yang dibuat pada awal ayat, hanya uslub dan gaya berbicara saja berbeza. Ya ayyuhallazina amanu la tatawallau qauman, hingga seterusnya. Ayat permulaan dahulu, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Sama saja, hanya uslub, gaya berbicara saja yang berbeza. Jadi mengapa diubah gaya berbicara? Kerana gaya bicara ini, jika ada perubahan padanya, dia boleh lebih berupaya menarik hati orang kepada kesedaran. La tatawallau qauman ghadiballahu alaihim. Kita merasa terpanggil untuk tidak menyertai dengan orang kafir, kerana mereka itu ghadiballah, Allah memurkakan. Tapi ayat sebelumnya tidak digunakan ghadibah, tapi aduwi wa aduwakum, musuh aku dan musuh kamu. Sesiapa yang berteman rapat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak akan melakukan sesuatu yang tidak disukai Allah. Kita
biar baik sekalipun, kalau orang itu bermusuh dengan bapa kita, kita tidak akan baik dengan keluarganya. Mengapa? Sebab dia bermusuh dengan bapa kita, bermusuh dengan ibu kita, kita buang dia, kita buang. Sudah. Jadi dua-dua ayat mempunyai pendekatan yang berbeza. Orang-orang yang dilarang berteman rapat dengan mereka ialah orang yang dimurkai Allah, meliputi Yahudi dan bukan Yahudi. Semua orang melanggar hukum Allah dan Rasulnya dimurkai Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang yang kau murka terhadap mereka. Siapa orang yang dimurka oleh Allah? Al-Yahudu wan Nasara, orang Yahudi dan Nasara. Waladdallin, kaum musyrikin. Mengapa dilarang berteman rapat dengan mereka? Qad ya'isu minal akhirati, sesungguhnya mereka telah berputus asa daripada mendapat kebaikan di akhirat. Kebaikan di akhirat tidak ada lagi. Akhirat bermula apabila seseorang itu dimasukkan ke dalam kubur. Sebagaimana orang-orang kafir terputus hubungan, berputus asa di dalam kubur. Ketika mereka berada dalam kubur, mereka berputus asa. Tetapi orang mukmin tidak, sekalipun mereka dimurkai Allah di dunia sebab maksiat dan sebagainya, tetapi di akhirat ketika berada dalam kubur, orang datang, orang melawat kubur, mereka mendoakan kita. Malah salam yang diberi kepada orang yang sudah meninggal dunia, orang yang berada dalam kubur, tidak seperti salam kepada orang yang tak masuk kubur. Assalamualaikum dar qaumin mu'minin, selamat sejahtera ke atas kamu wahai penghuni negeri orang-orang mukmin, sebab tak ada orang kafir di sana. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun, kami juga akan ikuti bersama kamu juga pada suatu hari yang tidak jauh. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun, nas'alullah ta'ala lana wa lakumul afiyah, kami mohonkan afiat untuk kami dan kamu semua. Itu doa. Tak boleh beri salam macam tu kepada orang kafir, pergi kubur orang kafir, tak boleh. Sebabnya mereka disebutkan tadilah mereka musuh Allah. Tapi sesetengah kubur dia dekat-dekat, tapi dia berpisah bakal tak apalah kalau macam tu. Dari pagar, ini kubur kafir, ini kubur orang mukmin. Kubur saya dipahamkan kubur di Putrajaya, dia ada satu kubur yang dicadangkan dulu, saya baca dalam satu laporan, akan dibina sebuah kubur, tapi tempat persinggahan sebelum masuk kubur tu tempatnya sama. Jadi sesetengah orang tak suka lah, sebab mereka nak bawa masuk kubur keluarga mereka, tak mahu nak bawa ke situ tempat yang kalau orang kafir dia pergi dengan upacara mereka sebelum masuk kubur. Tapi orang Islam tak mahulah dengan upacara mereka, walaupun tidak ada tapi pada tempat yang sama. Tapi sebahagian daripada ulama kita menyatakan tak apalah, sebab banyak maslahahnya, kerana kubur di Putrajaya tu tidak murah, sebenarnya mahal. Jadi oleh kerana itu, kalau bolehnya kita nak jimatkan, belanja lah, boleh jadilah begitu, kalaupun orang tak sebut. Mereka tidak pernah mengharapkan pahala daripada Allah untuk hari akhiratnya, kerana mereka tidak beriman. Mereka hanya percaya bahawa hidup ini berakhir dengan kematian dan tiada lagi hidup selepas mati. Orang-orang mukmin hendaklah awas terhadap pahaman yang salah ini, kerana pahaman sesat dan menyesatkan. Pengajaran dan sarana. Ayat ini dengan tegas mengharamkan syirik kepada Allah, mencuri, berzina, membunuh anak-anak bagaimana dilakukan pada zaman jahiliah, dan dengan bentuk yang dilakukan pada zaman moden ini, seperti menggugurkan janin, membuang anak dan sebagainya. Ini jahiliah moden lah. Dahulu jahiliah dahulu dia kena pasti dulu laki-laki ke bayi itu ataupun perempuan. Kalau lelaki mereka puja, mereka bawa balik dengan satu upacara penghormatan. Tapi kalau perempuan mereka buang dan lubang kat situ jugalah.
buang. Dulu pasal dia tidak boleh pasti lagi, janin dalam kandungan itu sekarang dah boleh pastikan. Bezanya kat situ lah. Bai'ah dalam ayat ini, dalam ayat di atas, lebih merupakan rukun larangan, lebih merupakan rukun dalam larangan, tetapi tidak menyentuh rukun surahat. Larangan la yaqtulna auladahunna, itu larangan, tapi tak menyentuh surahat. Surahannya supaya mendidik anak-anak dengan baik, sama ada lelaki dan perempuan, tidak menyebutkan di sini, tapi disebutnya larangan sahaja. Mengapa begitu? seperti mengucap tu dua kalimah syahadah, salat, zakat dan haji. Ini kerana larangan ini berubah-ubah dari semasa ke semasa. Oleh sebab itulah larangan, sebutnya larangan, tidak sebut suruhan. Suruhannya tidak berubah. Salatlah. Sejak Nabi Shu'aib dulu lagi, Nabi-Nabi yang terdahulu diperintah salat. Tapi bagaimana salat berubah dari seorang Nabi dengan Nabi yang lain. Kemudian penegasan terakhir dalam ayat terakhir surah ini ialah melarang bersetia kawan dengan orang-orang kafir yang bermusuh dengan orang Islam. Orang kafir yang tidak bermusuh tidak mengapa, tapi orang kafir yang bermusuh dengan orang Islam, jika mereka membenci Islam, itu artinya bermusuhlah. Bermusuh tidak bermakna dia selalu datang bawa parang ke rumah kita, tidaklah seperti itu. Tapi mereka tidak menyukai Islam, tak menyukai syariat Islam, artinya musuh. Dengan orang-orang kafir bermusuh dengan orang Islam, tiada harapan lagi untuk mereka beriman, sebagaimana tiada harapan bagi orang yang mati untuk hidup semula ke dunia ini. Orang kafir pun demikian juga. Yang mana-mana yang memusuhi Islam itu, yakni orang kafir pada ketika itu. Orang kafir pada zaman sekarang ini boleh jadi berbeza kerana kita belum dakwah mereka, maka mereka tidak Islam. Tapi jika didakwah mereka, boleh jadi mereka lebih mudah menerima Islam. Lebih mudah, mungkin begitu. Yang pentingnya seru mereka kepada Islam terlebih dahulu. Kemudian lihat, jika mereka sentiasa menyimpan permusuhan dengan orang Islam, maka mereka dilarang sama sekali berteman rapat dengan mereka. Kemudian seterusnya surah berikutnya pula, iaitu surah As-Saff. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.